Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah, segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam forum perdana pada petang ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang cantik lagi sigap bergaya pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum perdana kita pada hari ini. Tajuk forum kita berkisarkan 17 Sustainable Development Goal ataupun dikenali sebagai SDG Indicator, iaitu kesihatan baik dan kesejahteraan. Dunia markapada menyaksikan kita berhadapan dengan isu kesihatan yang boleh mengancam populasi umat manusia khususnya. Dalam hal ini, kesihatan dan kesejahteraan amatlah penting untuk umat manusia di mana ia dapat memberikan satu impak positif yang boleh memajukan berserta memberikan keamanan kepada sesebuah negara. Oleh itu, PBB atau nama lainnya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menyenaraikan 17 matlamat demi pembangunan dan kemaslahatan manusia. Kesihatan dan kesejahteraan merupakan dua aspek utama yang penting dalam kehidupan manusia. Keduanya saling berkait dan memberikan sumbangan yang besar terhadap kualiti hidup seseorang. Kesihatan melibatkan keadaan tubuh, minda dan sosial yang optimal, sementara kesejahteraan merangkumi aspek keseluruhan kehidupan yang membawa kebahagiaan dan kepuasan. Pada hari ini, semakin maju dunia, semakin banyak penyakit-penyakit yang baru yang mendatang. Dalam hal ini, semua pihak hendaklah memainkan peranan yang bagi mengatasi masalah ini daripada berlanjutan. Dan sebab itu jugalah terwujudnya matlamat ini yang dipersetujui oleh PBB. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita mengupas dengan lebih mendalam, izinkan saya untuk berkenalan dengan keempat-empat panel kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya, Saudara Syahrul Izam bin Muhammad Razali yang merupakan ahli panel yang pertama. Ahli panel kedua merupakan Saudari Fatihah Nur An-Nisa binti Ahmad Fazli. Ahli panel ketiga merupakan Saudari Nafisa Zulaika binti Jasmin dan seterusnya Saudari Nur Aisyah Maisarah binti Muhammad Zairudi yang merupakan ahli panel yang terakhir. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita tentang kesihatan baik dan kesejahteraan. Apakah isu yang menyebabkan matlamat ini muncul daripada 17 matlamat yang lain? Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel pertama, Saudara Syahrul Izam bin Muhammad Razali. Mohon saudara memberikan penjelasan tentang isu semasa yang berlaku. Silakan saudara. Okey, baiklah, terima kasih kepada saudari moderator di atas soalan yang telah diajukan kepada saya. Bagi pandangan saya sendiri, konsep kesihatan dan kesejahteraan merupakan komponen penting dalam kesejahteraan, di mana untuk mencapai dan mengekalkan kesihatan dan kesejahteraan, ciri-ciri gaya hidup yang sihat serta tanggungjawab peribadi perlulah dititikberatkan semua orang, tidak kira golongan yang tua maupun golongan muda. Kita dapat lihat beberapa ciri gaya hidup yang sihat dan garis panduan bagi seseorang individu, iaitu makan diet yang seimbang dan berkhasiat, kekalkan berat badan yang ideal, seringkali bersenam, mampu menangani tekanan, mampu menangani emosi yang berlebihan, rehat dan tidur yang mencukupi, mengekalkan keseimbangan yang baik dalam pekerjaan dan aktiviti sosial, beribadah berdasarkan kepercayaan masing-masing, tidak merokok dan minuman beralkohol serta penyalahgunaan dadah, menjalani pemeriksaan saringan kesihatan untuk mengesan lebih awal ancaman kesihatan, mengutamakan keselamatan diri, berusaha meningkatkan diri secara berterusan, berfikiran yang optimistik dan positif dalam kehidupan harian serta amalan yang aktif dalam persekitaran yang sihat untuk mencapai dan mengekalkan kesihatan dan kesejahteraan seseorang individu. Terdapat 3 sifat tanggungjawab dalam peribadi yang perlu dititikberatkan, iaitu tindakan mengekalkan kesihatan yang optimum, mengambil berat terhadap kesihatan dan kebajikan orang lain, serta kesedaran terhadap kesihatan dan membuat keputusan mengenai kesihatan. Secara menyeluruh, pengamalan gaya kehidupan yang sihat dan sejahtera memberi 6 manfaat yang komprehensif,
seperti peningkatan kecekapan kardiovaskular atau jantung dan saluran darah, peningkatan tonus, kekuatan, fleksibiliti dan ketahanan otot, peningkatan kawalan kendiri, kecekapan kendiri dan harga diri, peningkatan pengurusan tekanan dan pandangan dalam kehidupan, peningkatan hubungan interpersonal serta penurunan kes kematian dan morbiditi akibat penyakit dan lain-lain. Saya harap jawapan saya ini dapat menjawab persoalan daripada saudari moderator dan penonton yang hadir. Terima kasih. Terima kasih saudara ahli panel pertama Syahrul Izam atas hujahan tentang isu semasa yang berlaku. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua, Saudari Fatihah Nur An-Nisa binti Ahmad Fazli tentang persoalan apakah langkah yang boleh dibuat bagi mengatasi masalah ini. Terima kasih kepada saudari moderator atas soalan yang telah diajukan kepada saya. Para hadirin sekalian, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan sedikit informasi tentang faktor risiko yang kita boleh diubah suai dan faktor risiko yang tidak boleh diubah suai yang boleh mempengaruhi faktor kesihatan individu yang mungkin membuka mata hadirin sekalian berkenaan matlamat pembangunan mampan ini. Jadi, apakah yang dirujuk oleh faktor-faktor ini? Yang pertama, faktor risiko yang boleh diubah suai merupakan faktor dalam kawalan individu di mana seseorang boleh mengambil tindakan untuk mengurangkan ataupun mengelakkan risiko kejadian buruk daripada berlaku. Contohnya, memilih untuk menahan diri daripada merokok. Manakala faktor risiko yang tidak boleh diubah suai merujuk kepada faktor yang bukan dalam kawalan seseorang, seperti peningkatan pendedahan kepada penyakit tertentu oleh kerana jantina dan juga peningkatan usia. Kesedaran terhadap faktor risiko yang boleh dan tidak boleh diubah suai ini akan dapat membantu seseorang untuk menyesuaikan aktiviti fizikal mereka. Aktiviti ini perlulah sepadan dengan keupayaan peribadi dan batasan mereka apabila membuat pilihan secara sedar untuk memperbaiki keadaan kesihatan mereka. Para hadirin yang dihormati sekalian, berbalik kepada soalan pengerusi sebentar tadi, langkah yang pertama yang boleh diambil oleh seseorang individu adalah dengan memperbaiki corak keadaan sosial dan alam sekitar. Ini merupakan langkah yang amat penting yang boleh mempengaruhi kesihatan dan kesejahteraan seseorang. Sifat dan kualiti perhubungan interpersonal boleh mempengaruhi individu untuk berfikir dengan positif, menjadi seorang yang penyayang dan juga menyesuaikan diri dengan baik. Namun, jika sebaliknya, ia boleh menyebabkan seseorang itu terlibat dalam aktiviti yang tidak sihat dan berisiko seperti keganasan, amalan heteroseksual, alkohol dan serta penyalahgunaan dadah. Patuh kepada mentaliti secara berkelompok dan tekanan daripada rakan sebaya ialah beberapa contoh pengaruh sosial yang mampu membentuk tindakan seseorang. Ia dipercayai bahawa kanak-kanak yang ibu bapanya mengalami ketagihan alkohol mempunyai risiko yang turut ketagih dengan alkohol. Namun, jika persekitaran sosial mereka diubah kepada menjadi lebih sihat dan positif, risiko tersebut boleh dinetralkan dengan mudah. Baiklah, setakat itu sahaja pendengar saya mengenai langkah-langkah itu. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan yang sangat jelas berhubung pengetahuan saudari bagi langkah mengatasi isu ini. Saya yakin dengan mengambil langkah-langkah ini, kita dapat memastikan kehidupan yang lebih sihat, seimbang dan bermakna untuk generasi masa depan. Bukan itu sahaja, untuk mengatasi sesuatu masalah itu, kita perlulah mengenal pasti faktor-faktor yang menjadi punca sesuatu itu berlaku. Oleh itu, soalan saya yang seterusnya kepada ahli panel ketiga, Saudari Nafisa Zulaika binti Jasmine, adakah langkah lain yang boleh diaplikasikan selain apa yang dikatakan oleh Saudari Fatihah sebentar tadi? Silakan. Terima kasih kepada moderator. Pertama kali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk bersama-sama menjadikan forum kita pada petang ini. Jadi, berbalik kepada soalan moderator tadi, saya berpendapat bahawa kerajaan sepatutnya memikirkan inisiatif yang berkesan dalam meningkatkan prestasi sektor kesihatan di negara Malaysia ini.
Antaranya kerajaan boleh menaik taraf kemudahan penjagaan kesihatan. Tumpuan sewajarnya diberikan kepada kemudahan dan aset penjagaan kesihatan. Sebagai contoh, segala kemudahan dan aset tersebut yang semakin usang seperti kuarters, peralatan perubatan dan ambulans akan digantikan secara berpasar. Ianya demi memastikan kesinambungan dan kebolehpercayaan penyampaian perkhidmatan. Tanpa sedar, kemudahan yang digantikan berpeluang untuk meringankan beban pegawai perubatan sekaligus dapat merawat lebih ramai pesakit dalam jangka masa yang singkat. Malah, sebahagian pusat kesihatan boleh dinaiktarafkan untuk membawa manfaat kepada lebih ramai rakyat yang memerlukan. Contohnya, hospital daerah yang terpilih dinaik taraf menjadi hospital pakar, manakala klinik satu Malaysia dinaik taraf menjadi klinik primer yang dikenali oleh doktor. Sektor swasta juga digalakkan untuk menyediakan lebih banyak kemudahan penjagaan kesihatan bagi memenuhi keperluan golongan isi rumah yang berpendapatan rendah dan sederhana. Pihak NGO juga tidak terkecuali digalakkan untuk membangunkan hospital bukan bermotifkan keuntungan semata-mata tetapi memerlukan keperluan kesihatan masyarakat. Selain daripada itu, langkah seterusnya yang boleh diusahakan oleh kerajaan dalam memantapkan sektor kesihatan ialah memperkukuh promosi kesihatan di sekolah. Program kesihatan yang menyasarkan kanak-kanak dan remaja boleh diperluas bagi membangunkan aspek fizikal, intelektual, emosi dan tingkah laku sosial mereka. Sebagai contoh, program My Body is Fit sewajarnya dilaksanakan di sekolah untuk mengurangkan prevalence berat badan berlebihan dan obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Program ini akan meliputi pengukuran tahap kesihatan, aktiviti intervensi, pemantauan dan penilaian terhadap kanak-kanak yang menumpukan kepada pengurusan berat badan dan amalan pemakanan sihat. Program ini akan melibatkan kerjasama antara Kementerian Kesihatan, Kementerian Pelajaran, Persatuan Ibu Bapa dan Guru serta pengusaha kantin sekolah. Di samping itu, I Am Free iaitu program anti-rokok dipertingkatkan dengan merangkumi aktiviti interaktif, sesi konseling dan kem I Am Free bagi mendidik kanak-kanak sekolah rendah mengenai bahaya rokok. Malah, program Tenas Doktor Muda yang merupakan aktiviti kokurikulum pada peringkat sekolah rendah sewajarnya diperluas kepada peringkat persekolah bagi memupuk amalan kesihatan yang baik. Untuk melaksanakan program tersebut, guru yang dilatih dengan kemahiran khusus bagi membimbing kanak-kanak agar mengamalkan amalan kesihatan yang lebih baik dalam aspek kebersihan asas, diet sihat, kesihatan makanan, kesihatan alam sekitar, aktiviti fizikal dan kesihatan mental. Jadi, bagi saya, tiada istilah masalah yang tidak mempunyai penyelesaian. Ia hanya memerlukan komitmen dan semangat tinggi daripada pihak yang bertanggungjawab untuk menangani segala cabaran dalam sektor kesihatan di negara Malaysia ini. Itu saja yang dapat saya kongsikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Nafisa Zulaikha. Penjelasan yang cukup jelas dan terperinci. Seperti yang kita dengar, masih banyak langkah yang dapat diaplikasikan oleh masyarakat. Soalan terakhir untuk Saudari Nur Aisyah Maisarah binti Muhammad Zairudi. Untuk merealisasikan sesuatu, kita pasti akan ada harapan untuk menjayakan matlamat itu. Jadi, apakah harapan Saudari terhadap perkara ini? Terima kasih saudari moderator. Soalan yang menarik daripada saudari moderator akan saya simpulkan satu persatu. Kita sedia maklum bahawa kesihatan yang baik, sejahtera, sihat dan cergas adalah anugerah paling berharga dalam kehidupan seseorang. Namun, untuk mencapai dan memiliki tahap kesihatan dan kecergasan diri yang baik adalah tidak mudah. Maka, beberapa langkah perlu diambil bagi meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan di negara kita. Seperti yang telah diterangkan oleh saudari Fatihah dan Nafisa tadi, beberapa langkah untuk mengekalkan kesihatan dan kesejahteraan individu telah dikemukakan. Antaranya ialah melibatkan diri dalam senaman fizikal yang kerap dan berkesan, menghindari daripada mengalami tekanan yang berlebihan, menaik taraf kemudahan penjagaan kesihatan oleh kerajaan dan memperkukuh promosi kesihatan di sekolah. Dengan inisiatif-inisiatif tersebut,
saya mewakili seluruh rakyat Malaysia berharap agar pihak kerajaan dapat mengambil langkah untuk menaik taraf kesihatan dan kesejahteraan negara kita ke arah lebih baik daripada sekarang. Sebilangan besar rakyat berharap agar perkhidmatan kesihatan negara dapat dipertingkatkan lagi bagi menjamin kesejahteraan rakyat. Hal ini dapat dibuktikan dengan kenyataan media oleh Isra Awani yang menunjukkan kadar peratusan pengundian di Facebook didapati bahawa majoriti daripada lebih 11,000 responden iaitu sebanyak 57% bersetuju bahawa perkhidmatan kesihatan negara adalah di taraf tidak memuaskan. Kata salah seorang daripada responden, beliau berharap agar jadual semakan kesihatan terutamanya di kawasan program perumahan rakyat iaitu PPR dapat dijalankan dengan lebih kerap. Ia merupakan salah satu cadangan yang khas kepada pihak kerajaan bagi meningkatkan taraf kesihatan dan kesejahteraan di Malaysia. Walaupun begitu, tidak dapat dinafikan bahawa terdapat juga banyak fasiliti kesihatan yang telah diusahakan oleh kerajaan yang telah memanfaatkan rakyat Malaysia. Menurut rancangan Malaysia ke-11, kerajaan berharap akan terus meningkatkan kesihatan rakyat dengan menyediakan akses sejagat kepada penjagaan kesihatan berkualiti dan memberikan tumpuan kepada meningkatkan sokongan yang bersasar iaitu menambah baik sistem penyampaian, memperluas kapasiti perkhidmatan penjagaan kesihatan dan mempergiat kerjasama antara sektor awam dan swasta serta NGO untuk meningkatkan kesedaran kesihatan. Sekian, itu sahaja perkongsian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Aisyah Maisarah atas penjelasan yang sangat baik sebentar tadi. Pastinya forum kita sudah sampai ke penghujungnya. Jadi apa yang saya dapat simpulkan tentang forum kita pada petang ini ialah kesihatan dan kesejahteraan memerlukan komitmen dan usaha daripada semua pihak termasuk individu, keluarga, masyarakat dan kerajaan. Setiap pihak perlu memainkan peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam menjaga dan meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan diri sendiri dan orang lain. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan isu tentang kesihatan dan kesejahteraan ini. Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan generasi yang mendatang yang cakna terhadap isu-isu semasa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.